Leverage. Dengan leverage ni lah kita boleh dapat keuntungan, kita boleh dapat profit yang beratus kali ganda daripada apa yang kita invest. Dengan leverage pada kadar keuntungan yang sama. Sebagai contoh, maybe kita invest dalam 20,000. Tanpa leverage maybe kita just untung 10,000, tapi dengan leverage kita boleh untung up to 100,000, 200,000. Depends on berapa banyak leverage yang kita pakai. Hai guys, aku Fikri. Selamat datang pada channel ni. Hopefully korang akan dapat manfaat daripada video-video yang aku keluarkan. Aku terpanggil untuk share dalam leverage ni sebab baru-baru ni dalam aku punya timeline keluar beberapa topik, macam multi-sub dalam hartanah, macam margin dalam saham, ada margin call lah, margin account dan sebagainya. Baik, topik leverage ni adalah actually sangat luas. Secara amnya, leverage ni adalah menggunakan sesuatu untuk memaksimalkan kesan. Contoh paling obvious leverage ni macam kita belajar dululah masa dekat sekolah dulu, kita pakai tuil untuk menggerakkan sesuatu objek yang lebih besar dengan menggunakan tenaga yang sedikit. Dalam dunia finance, however, leverage ni adalah simply hutang, debt. Dalam hartanah, mortgage. Dalam saham, margin. Dalam dunia sebenar alung, dalam dunia YouTube, button like, share dan subscribe. So actually macam mana kita boleh pakai leverage dalam kehidupan kita? Aku akan share 3 senario. Yang pertama, untung sikit. Yang kedua, untung banyak dengan leverage. Dan yang ketiga, rugi banyak disebabkan leverage. Jadi sekarang katalah kita ada 20,000. Daripada 3 senario tadi, 20,000 yang pertama kita akan guna sebagai modal untuk kita melabur dalam saham. Yang kedua, kita akan guna sebagai down payment untuk beli rumah. Dan yang ketiga, sebagai down payment untuk beli kereta. Dan kita akan tengok apa kesan leverage. So sebelum kita teruskan, betul 3 contoh yang aku guna ni adalah 3 contoh yang cukup-cukup berlainan. Saham, rumah dengan kereta. Bukan patutnya semua kita samakan untuk memudahkan perbandingan. Aku pakai 3 contoh ni sebab 3 contoh ni adalah contoh yang agak familiar dan senang nak faham. Sebab tujuan video ni adalah tunjuk kesan leverage. So kita pergi pada senario yang pertama di mana kita beli saham pada harga 20,000. Kita pakai modal kita sebanyak 20,000 sebagai contoh. Maybe pada tahun 2022 saham tu naik sebanyak 50%. Jadi daripada 20,000 yang kita invest tadi, kita akan dapat pulangan sebanyak 10,000. So modal 20,000, kita dapat capital gain 50%, nilai terakhir 30,000 dengan keuntungan sebanyak 10,000. Second situation, kita beli rumah dengan 90% loan. Kita pakai 20,000 tu sebagai kita punya deposit. Dengan tu kita boleh beli rumah pada harga 200,000. Nice, kita boleh beli rumah yang berharga 200,000 pakai modal 20,000 je. Keep in mind, nisbah leverage dekat sini adalah 10:1, 10:1. Bermakna kita guna RM1 untuk jadikan dia RM10. True leverage. Dengan ni kita boleh beli benda yang berharga 10 kali ganda daripada nilai duit yang kita ada. So katalah lagi 2 tahun property buran terjadi, betul-betul terjadi. Rumah yang kita beli tadi yang 200,000 tadi dah naik 50% dalam masa 2 tahun. So sekarang nilai rumah tu adalah 300,000. Daripada 300,000 tadi, kita tolak hutang bank 180,000, kita tolak kita punya modal 20,000. Sekarang kita ada untung sebanyak 100,000. Ingat lagi nisbah 10:1 tadi. Dengan 20,000 modal yang sama, tanpa leverage kita cuma untung 10,000. Dengan leverage kita untung sebanyak 100,000. Contoh yang ketiga, kita pakai 20,000 tadi untuk buat down payment beli Mercedes. Dah lama teringin nak pakai Mercedes A180. Kita beli Mercedes tu, katalah sekarang harga dia 200,000 lebih. Kita letaklah 200,000 harga sekarang. Contoh yang sama, nisbah hutang kita, nisbah leverage kita adalah 10:1 juga. Dan disebabkan ini adalah kereta, ni contoh, jangan marah peminat Mercedes. Bila kereta tu keluar daripada showroom, keluar daripada bila dia dah dapat title second hand, kereta tu akan lost 50% of dia punya value. So katalah bila dia dah drop harga dia 50%, daripada 200,000 tadi dia tinggal 100,000 nilai kereta tu. So daripada 100,000 nilai kereta tu tadi, kalau kita tolak hutang bank 180,000,
Kita tolak lagi modal kita pakai tadi 20,000. Sekarang kita ada hutang sebanyak negatif 100,000. Ingat, kita pakai kadar keuntungan dan kerugian yang sama. Contoh macam saham tadi kita pakai 50% naik, untuk rumah tadi pun kita pakai 50% naik. Tapi kesan bila dia 50% negatif disebabkan nisbah yang kita pakai tadi adalah 10 to 1. Kalau kita untung 10 kali ganda. Kalau kita rugi 10 kali ganda juga. Ni adalah bahayanya leverage. Dengan leverage, bukan je nilai kita boleh jadi kosong, malah negatif. Jadi kalau kita refer balik pada saham, broker-broker saham usually dia akan ada offer service margin. In case of Rakuten, dia offer untuk kita beli dengan, katalah kita ada cash 10,000. Bergantung pada company yang kita nak beli dan bergantung pada kita punya cash position, dia akan benarkan untuk kita, daripada 10,000 tu dia akan benarkan kita untuk pakai duit dia sebanyak maybe 2 kali ganda, 3 kali ganda, 5 kali ganda, 10 kali ganda. Jadi kalau kita untung, keuntungan kita berlipat kali ganda bergantung pada berapa banyak margin yang kita ambil. Kalau ambil 2 kali ganda, kita akan untung 2 kali ganda. 5 kali ganda, untung 5 kali ganda. Wow, so on and so forth. Tapi ingat, kalau kita rugi 2 kali ganda, kita rugi 10 kali ganda, 100 kali ganda. Dan sekarang kita berada dalam negatif. Dalam beli rumah pula, okey, ni adalah bapak leverage. Disebabkan tamak, nak ada cashback dan sebagainya, pakai teknik multi-sub. Walaupun teknik multi-sub ni sekarang dah agak obsolete, tapi siapa-siapa yang pakai, contoh dia beli satu rumah pada kadar leverage 10 to 1, disebabkan multi-sub ni, dia boleh beli 10 biji rumah. Dia bantai beli 10 biji rumah. So sekarang, kalau satu rumah dia kerugian 100,000, since dia ada 10, sekarang kerugian dia berada pada negatif 1 juta. So guys, kalau bermanfaat, like dan share video ni. Tolong aku grow channel ni, so kita boleh reach lagi ramai orang, supaya semua orang celik finance. Yang mana belum subscribe, please subscribe. Kita jumpa lagi next week. Bye.